Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita masuk kepada bahagian kedua, ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, dalam bahagian kali ini kita akan belajar 6.2 sistem ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Apa beza subtopik yang pertama dan subtopik yang kedua? Subtopik yang kedua, kamu ada sistem. Bila kita merujuk kepada sistem, kita akan belajar mengenai lebih daripada dua atau lebih ketaksamaan. Berbeza dengan yang pertama. Yang pertama, kamu hanya ada satu ketaksamaan. Tapi kalau sistem ini kita belajar dua ataupun lebih ketaksamaan dan cara untuk menyelesaikannya. Okey, bila kamu berhadapan dengan soalan, kamu kena baca soalan, penyataan masalah. Kemudian kita boleh kenal pasti apa pemboleh ubah yang terlibat. Selalunya dalam silibus kamu akan belajar ada dua pemboleh ubah yang terlibat. Dan kita selalunya menjadikan dalam bentuk pemboleh ubah X dan juga pemboleh ubah Y. Kemudian cari satu maklumat dalam masalah untuk digunakan untuk menulis satu ketaksamaan. Kemudian kamu boleh cari ketaksamaan yang kedua ataupun yang ketiga, bergantung kepada situasi soalan. Mewakilkan situasi dalam bentuk sistem ketaksamaan linear. Kita baca soalan. Puan Amy menjual nasi lemak dan nasi goreng. Okey, di sini kita ada dua pemboleh ubah, nasi lemak dan nasi goreng. Okey, kalau saya akan jadikan dalam bentuk yang pertama adalah X. Yang kedua adalah Y. Harga bagi sebungkus nasi lemak ialah RM2. Nasi goreng harganya RM1.50. Ya. Okey, harga kita boleh dengan hargalah. Puan Amy harus menjual sekurang-kurangnya 50 bungkus sehari. Jadi kita ada yang pertama, topiknya adalah bilangan bungkusan. Okey, berapa banyak bungkusan dia? Kita tak tahu berapa banyak nasi lemak. Jadi kita buat X tambah nasi goreng pun tak tahu, kita buat Y. Sekurang-kurangnya 50 bungkus sehari harus dijual. Jadi 50 bungkus sehari paling kurang. Yang kurang lagi tak boleh. Maksudnya 50 dan juga ke atas bungkus perlu dijual. Jadi besar atau sama dengan. Okey, baik Alright, jadi yang kedua, kita akan ada keuntungan ataupun kutipan jualan. Jadi untuk bab kutipan jualan, bergantung kepada kuantiti harga di situ. Harga nasi lemak RM2, jadi kita buat 2X. Harga nasi goreng RM1.50 tambah 1.5Y. Melebihi RM100 sehari, lebih daripada 100. Jadi RM100 tak terima, lebih daripada 100 tak apa. Okey, jadi dia akan jadi sebeginilah. Okey, ini untuk yang pertama. Kita lihat kepada yang kedua. Haris menjual buah mangga dan buah rambutan. Jadi di sini jelas kita dah ada dua pemboleh ubah. Yang pertama mangga, saya buat X. Yang kedua adalah buah rambutan. Kita buatkan dia sebagai Y. Buah mangga berharga RM10 sekilo. Buah rambutan harganya RM5 sekilo. Haris harus menjual lebih daripada 30 kilo buah-buahan. Jadi yang pertama kita ada kuantiti pemberatnya. Ataupun kilo lah ya, pemberat. Ataupun beratnya. Okey. Jadi kita tak tahu berapa kilo. Tapi kita tahu mangga ni dan juga buah rambutan jumlahnya mesti lebih daripada 30. Seperti yang disebut dalam soalan, lebih. Di sini disebut lebih daripada 30 kilo. Baik, yang kedua, kita ada di sini jumlah harga jualan bagi dua jenis tersebut haruslah melebihi 300 sehari. Jadi jumlah jualan. Yang pertama kita ada jualan. Yang kedua kita ada jualan lah. Jadi jualan RM10 buah mangga sekilo, so 10X. Tambah RM5 sekilo tambah 5Y.
haruslah melebihi 300 hari. Baik, jadi ketaksamaan ini juga boleh diringkaskan. Jadi kamu boleh cuba ringkaskan, maka kamu akan dapat X tambah dengan Y lebih besar daripada 30. Okey. Bahagi dengan 5. Sini mestilah 2 2X tambah Y. Okey, kalau semua bahagi 5, sini bukan 30. Ini akan jadi berapa ni? 60. Okey. Baik. 6.2.2 membuat dan menentusahkan konjektor tentang titik dalam rantau dan penyelesaian bagi suatu sistem ketaksamaan linear. Berdasarkan graf ketaksamaan di bawah, lorek rantau yang memuaskan ketaksamaan dan kenal pasti titik yang memuaskan rantau ketaksamaan berikut. Jadi kita ada 3 ketaksamaan. Yang pertama kita ada Y kurang daripada 2. Jadi kamu tengok di manakah persamaannya di sini. Bila kurang, kita cari rantau di bawah seperti yang ditunjukkan dalam rantau berwarna ungu. Ketaksamaan yang kedua, okey, berada di mana? Jadi kita lihat pada persamaan yang kedua di sini. Di sini kita cari kawasan kurang atau sama dengan. Jadi kawasannya berada di bawah garisan. Seperti yang ditunjukkan dalam rantau berwarna apa ni? Kelabu. Yang ketiga, kita ada Y besar atau sama dengan X tolak 2. Jadi kita lihat persamaan yang ketiga di sini. Okey, besar atau sama dengan, jadi rantaunya berada di atas garisan. Jadi adalah rantau berwarna hijau. Jadi daripada ketiga-tiga ketaksamaan, kita cari kawasan yang bersilang. Kawasan bersilang adalah rantau berwarna kuning. Jadi di sini titik yang memuaskan rantau berlorek terdapat 2, iaitu negatif 2, 0, sifar ataupun negatif 2, negatif 2. Okey, manakala titik yang lain adalah titik yang tidak memuaskan rantau berlorek. Okey, soalan yang kedua. Okey, kita cuba cari. Kali ini kita cuba carilah X kurang daripada 2. Jadi kita tahu kawasannya berada di bawah. Kemudian yang kedua, ketaksamaannya Y kurang atau sama dengan negatif X tambah 3. Jadi kurang berada di bawah garisan ini. Yang ketiga, Y kurang atau sama dengan X tolak 2 pun berada di bawah garisan. Jadi kamu kena kenal pasti kawasan yang mana. Jadi dia ditunjukkan kawasan yang berwarna kuning. Jadi jawapannya di sini, terdapat 2 titik yang memuaskan. Kita pilih 3 negatif 2. Yang kedua kita pilih 6 negatif 3. Kenapa kita pilih 6 negatif 3? Sebab titik ini adalah melalui garisan padu. Jadi titik ini diterima dalam rantau berlorek. Okey, manakala titik yang lain tidak memuaskan rantau berlorek. Okey, 6.2.3 menentukan dan melorek rantau yang memuaskan satu sistem ketaksamaan linear. Lorekkan rantau yang memuaskan ketiga-tiga ketidaksamaan linear serentak berikut. Jadi yang pertama, kita ada Y kurang atau sama dengan negatif X tambah 5. Jadi kurang, titiknya berada di bawah garisan. Yang kedua, Y kurang atau sama dengan X. Titiknya berada di bawah, rantaunya berada di bawah garisan. Yang ketiga, X lebih kurang daripada 2. Jadi kita ada garis sempang kurang, bermaknanya ke sebelah kiri. Okey. Jadi di manakah? Di mana? Okey, kita cari ya. Kalau kita tengok, kita dah dapat dah. Kawasannya mungkin berada di sini. Di sini. Kita tengok adakah betul jawapan kita? Ini dia. Jadi yang kedua, saya jamin kamu boleh buat juga yang kedua. Y lebih besar daripada negatif X tolak 2. Lebih besar.
Jadi kita ada garis sempang di sini. Lebih besar bermakna rantau patutnya berada di atas garisan. Yang kedua, kamu ada Y lebih besar atau sama dengan X tolak 2 berada di atas garisan. Yang ketiga, Y lebih kecil daripada atau sama dengan negatif 1/2 X tambah 2. Jadi berada di bawah garisan. Jadi mana kawasannya? Itu kawasan biru. Wakilkan setiap ketaksamaan linear serentak berikut dengan rantau berlorek. Okey, jadi soalan ini apa beza dengan soalan yang lain? Soalan yang lain telah bagi kamu garisan dan hanya perlu cari rantau. Tapi soalan ini dia tidak beri apa-apa. Maka kamu kena buat sendiri garisannya. Jadi dia beri kamu ketaksamaan, terdapat 3 ketaksamaan. Kita hanya perlu memplotkan 2 ketaksamaan ini. Memplotkan maksud saya cari nilai yang kita boleh cari dalam graf ya. Jadi kita buat jadual nombor. Yang pertama, 2x tambah y sama dengan negatif 2. Ikut pada persamaan, ketaksamaan menjadi persamaan, masukkan x. Jika x tu sifar, 2y sama dengan negatif 2. Jadi y sama dengan, jika y nya kosong, x mestilah negatif 2. Yang kedua, kita ada y tolak x sama dengan 2. Jika x nya kosong, y 2. Jika y nya kosong, negatif x sama dengan 2. Jadi x sama dengan negatif 2. Okey, kemudian kamu boleh plot titik tersebut dan juga melukis graf. Kita lihat pada plot titik bagi persamaan yang pertama. Ini titiknya. Kemudian kamu lukiskan dia punya garisan. Garisan sempang kerana ketaksamaannya adalah lebih besar. Jadi di manakah yang lebih besar? Dia seharusnya berada di atas garisan. Yang kedua, kamu sudah plotkan dan kamu lukis satu garisan padu, dan kamu cari dia punya rantau lebih kurang sini ya. Kurang patutnya berada di bawah garisan. Okey, yang ketiga, kamu ada y kurang daripada 3. Jadi buat satu line, satu garisan y sama dengan 3 dan cari rantau di bawah garisan kerana kurang. Okey, jadi berdasarkan ini, apa pendapat kamu tentang rantau berlorek? Di manakah ianya patut berada? Okey, kalau kita cuba matchingkan, jadi kita akan dapat satu kawasan rantau berlorek. Okey, seperti dalam kawasan hijau tersebut. Okey, kita lihat kepada B. Okey, B, jika kamu perasan pada A, kamu akan mendapat ketaksamaan yang sama bagi ketaksamaan pertama dan ketaksamaan ketiga. Namun begitu, kita ada masalah dengan ketaksamaan yang kedua di sini. Kerana apa? Kerana pemboleh ubah Y seharusnya berada di sebelah kiri. Tapi soalan ini berada di sebelah kanan. Okey, jadi sebenarnya kita kena tukar dulu di sini. Jadi dia akan dapat 2 tambah Y. Simbol pun bertukar sebab kita dah terbalikkan dia punya kawasan. Maka kurang dia akan jadi lebih daripada X. Jadi Y lebih daripada atau sama dengan X tambah 2 di sini. Okey, jadi dari situ kamu boleh buat jadual nombor terhadap dua ketaksamaan ini. Okey. Jadi masukkan bila X kosong, ni adalah sama, benda yang sama tadi kamu telah pun buat, tak ada masalah. Bila X kosong, Y sama dengan 2 tambah Y sama dengan kosong, jadi Y sama dengan negatif 2, di sini negatif 2. Bila kita masukkan Y dia kosong, X kita dapat 2 lah di sini. Jadi kita plot titik dan kita lukiskan graf. Ini adalah plot titik untuk persamaan yang pertama, dan lukis dia punya garisan sempang kerana ketaksamaannya tiada tanda sama dengan. Kita cari yang rantau yang lebih apa? Lebih besar, maksudnya berada di atas garisan. Okey. Yang kedua, kita lukis juga
Okey, yang ini tadi kita sudah cari. Kita akan dapat garisannya bukan lebih kecil tetapi lebih besar daripada. Jadi kawasannya berada di atas garisan ya. Yang ketiga, kita berada Y kurang daripada 3. Garisan sempang kerana kita ada kurang sahaja jadi di sini. Okey, maka kamu boleh cuba melorit rantau. Okey, di sini saya ada sediakan di ruangan kecil segi 4 ni cara alternatif bagi menjadikan ketaksamaan kedua Y sebagai subjeknya ataupun perkara rumusnya. Okey, daripada sini kamu boleh cari terus rantau berwarna ungu seperti yang ditunjukkan dalam slide ini. Okey, terima kasih.